I'm back. Okay guys, so hari ni I nak share dengan you all semua kisah yang menarik, which is kisah Isabella Yumi Guzman. But before that, I nak makan keropok, okay? Sambil sembang dengan korang ni. Alright, so okay, Isabella Yumi Guzman ataupun Isabella Guzman is a very famous young girl dekat TikTok nowadays. Bukan dekat TikTok je lah, dekat any social media macam Instagram, Facebook ataupun Twitter memang sangat-sangat famous dengan lagu Sweet But Psycho. Tapi yang menariknya kan, background music tu, video tu adalah video Isabella ni dalam perbicaraan ataupun dalam court lah, dalam mahkamah, yang dia pun sendiri memakai baju orange tu, baju banduan. But then muka dia yang peliknya, muka dia macam tersenyum-senyum, macam tersengih, buat face macam nothing happen, like dia bukannya bersalah. Pelik kan? So I nak share dengan you all lah, kenapa dia boleh duduk dalam court tu and then dia punya expression macam tu, macam pelik. So actually Isabella Guzman ni is a young girl yang tinggal dekat Colorado, United States of America. Sebenarnya dia ialah seorang pembunuh. Okay, dia bunuh, apa yang menariknya kat sini kan, dia bunuh ibu kandung dia sendiri, which is Yumi Hoy. Okay, cara bunuh tu memang sangat-sangat kejam, sangat-sangat mengerikan. Kenapa? Sebab dia telah menikam mak dia tu sendiri dengan 151 tingkaman dekat muka dan juga bahagian leher. Can you guys imagine? Macam, oh my god, sanggup dia buat macam tu kan? Pelik tu. Kisah ni pula berlaku sebenarnya 2013, memang dah lama dah, a long time ago. I think 7 years ago lah. And masa tu umur dia baru saja 19 tahun. Muda lagi. And now in 2020 umur dia dah 26 tahun pun. Sebenarnya Isabella ni anak kepada pasangan Yumi Hoy dan juga Ryan Hoy. Okay, Ryan Hoy tu pula bukannya dia punya biological father. Ryan Hoy ni sebenarnya dia punya stepfather ataupun ayah tiri kepada Isabella ni. Okay, before mak Isabella ni berkahwin dengan Ryan Hoy, Isabella dah memang macam, you know, dia tak berapa ngam, tak berapa nak ngam lah, tak berapa nak baik sangat dengan dia punya mak ni, dengan Yumi Hoy. Okay, so the moment dia punya mak ni decide untuk berkahwin dengan Ryan Hoy, lagilah hubungan antara mak dengan anak ni memanglah sangat-sangat tak rapat. Even one day, before kejadian membunuh ni, Isabella ni telah menghantar email dekat mak dia sendiri, cakap you will pay. So mak dia pun rasa macam terancam lah. Kenapa nak aku send email yang macam tu kan, sedangkan tu anak dia sendiri. Okay, so bila mak dia ni rasa macam terancam, rasa macam takut, so mak dia pun macam cakap lah dekat dia punya husband ni, dekat Ryan Hoy, macam, oh you know what, Isabella ni macam ni, she sent me the email cakap you will pay semua tu. So Ryan Hoy pun sebagai ayah baru kepada Isabella, he decided to macam advise lah. So hari kejadian tu, Ryan Hoy dah pun advise Isabella, cakap lah, you shouldn't do this, you shouldn't do that, you kena respect your parents, Okay, Isabella pun dengar. And then malam tu sebenarnya terjadinya kejadian pembunuhan tu. Macam ni, mak dia, Yumi Hoy, dia telah balik daripada kerja malam tu. So balik daripada kerja, time tu pukul 9 malam waktu tempatan kat Colorado tu lah. And then the moment mak dia sampai rumah, mak dia pun naiklah ke tingkat atas untuk masuk ke toilet, dia punya bathroom tu, untuk you know, do her stuff lah, untuk clean up semua tu. And then tak lama lepas tu Ryan
Hoy ni ada dekat bawah, and then Ryan Hoy dengar macam suara jeritan, suara tengah memukul. So dia pun macam ni apa tu? So dia pun kalut lah naik atas, macam rushing naik atas. The moment Ryan Hoy sampai je dekat tingkat atas tu, Isabella masa tu tengah menyekat laluan Ryan Hoy ke pintu toilet tu. Tapi yang peliknya without any facial expression, dia macam memang tak cakap apa-apa, memang no expression. Dia just tengok depan dengan pandangan yang kosong, blank, nothing. And then dia pun terus jalan menonong macam tu. Tapi kan guys, masa tu dekat tangan Isabella ada sebilah pisau yang bermularan dengan darah. Can you imagine? Banyak sangat darah dekat pisau tu. Tapi dia macam, dia tak cakap apa-apa. So just jalan. And then Ryan Hoy pun dengan perasaannya macam-macam bercampur bau, dia pun cepat-cepat lah tengok wife dia. And then before dia masuk ke toilet tu, dia nampak ada darah yang mengalir keluar daripada bawah pintu toilet tu tau. And then bila dia buka pintu toilet tu, dia nampak sekujur tubuh tengah baring dekat lantai toilet tu dengan berlumuran dengan darah yang sangat-sangat banyak, which is Yumi Hoy, wife kepada Ryan Hoy ni. And then dekat sebelah mayat tu juga ada sebatang kayu baseball ataupun baseball bat lah. So apa yang kita boleh simpulkan dekat kayu baseball tu, dekat situ, Isabella ni bukan saja menikam mak dia dengan sebilah pisau dekat leher dan juga muka, tapi dia juga memukul Yumi Hoy ni dengan baseball bat tu juga. Can you imagine macam mana kesakitan mak dia ni? Teruk sangat. Okay. Lepas tu Ryan Hoy ni pun cepat-cepatlah call polis untuk dapatkan bantuan semua tu. So dia call polis, and then after 2 hours polis pun sampai lah dekat rumah dia. Tapi kan masa tu Isabella dah memang ni dah lesak daripada rumah tu, memang hilang dah. Okay, you tahu tak Isabella gimana? Okay, Isabella dia dah pergi melarikan diri dekat sebuah minimarket yang nearby je dengan rumah dia. And then dekat situ dia cakap lah dekat owner tu yang dia telah diperkosa nenek-nenek, and then dia nak macam minta bantuan, dia nak cuci dia punya all those, dia nak clean up lah bleeding semua tu dekat dia punya baju, and then dia punya rambut semua tu. And then owner minimarket pun percaya lah, and then owner tu pun bagilah permission untuk dia cuci rambut dia semua tu, cuci darah-darah dengan tukar pakaian kat situ. Okay. Lepas tu after dia siap fashion up, clean up semua tu, dia pun nak tinggalkan lah minimarket tu. But then before dia lari tu, dia sempat pesan dekat owner tu tau. Dia cakap jangan bagi tahu orang yang apa tu, macam dia dah datang kat situ and then tukar baju and then cuci semua kat situ, sebab dia tak nak kembali ke rumah tu balik. Okay, it's like macam dia act play victim lah. So owner pun percayalah semua tu. And then after 16 hours, which is keesokan harinya tu, polis berjaya tangkap Isabella. Okay, bila Isabella ni dah berjaya ditangkap, and then Isabella pun arrested lah dengan pihak polis kan. And then pada hari apa yang menarik tu kat sini lah, pada hari perbicaraan kes Isabella Guzman ni, okay, dia pakai baju panduan orange colour tu. But then dia punya expression memang macam happy, macam very chill, relax, senyum-senyum, boleh buat macam ni, macam nothing happen. Dia macam innocent, tak bersalah. So apa yang peliknya, memang dia didapati tidak bersalah oleh judges. Why? Sebab sebenarnya Isabella ni adalah pengidap penyakit paranoid schizophrenia ataupun ni lah, mental illness lah. So sebab tu lah dia buat semua tu, pembunuhan tu macam without any conscious. Okay, bila judges keluarkan keputusan tu, dia pun dimasukkan ke hospital mental. And then adalah seorang doktor ni yang memang diagnose Isabella lah. Memang Isabella is under his treatment.
semua tu, and then dia pun observe lah Isabella punya daily punya routine and everything lah. Lepas tu memang disahkan Isabella ni memang menghidap penyakit mental atau mental illness ni. So dia punya behaviour, dia punya action semua tu without her control lah. Lepas tu di sebalik kisah pembunuhan tu pula, sebenarnya Isabella, apa yang Isabella faham dalam dia punya mind ataupun fikiran dia ni, sebenarnya Yumi Hoi tu bukanlah dia punya ibu sebenar ataupun biological mother. Yang dia faham sekarang ni, dia punya mak kandung tu sebenarnya bernama Sisila. And then dia bunuh Yumi Hoi ni sebab kalau dia bunuh Yumi Hoi, dia dapat selamatkan dunia. I don't know why, but itu yang source yang I dapat lah. So benda tu sangat-sangatlah tak tercapai akal, tapi it happen, disebabkan mental illness. So okay, so you all macam, you guys cannot like judge people lah, because some people they have their own sides yang kita tak tahu pun. And then same goes to Isabella ni juga. Her case is really menyayat hati. Macam, is she out of her mind? Macam tu. She kill her own mother, tapi because dia ada menghidap penyakit mental. So itulah kisah sebenar di sebalik gadis sweet but psycho tu. So sekarang you all tahulah kan. You all macam, oh sebab ni. Okay, so I think tu je lah kot secara ringkasnya cerita Isabella ni. Okay, so apa yang you guys fikir? Adakah Isabella bersalah ataupun tidak? Komen kat bawah. Okay, bye.